لا إله إلا الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفر الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyazana Akilah binti Cik Husin, pelajar kelas Pendidikan Islam 1 An-Najun 2023. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membentangkan tugasan kedua saya di dalam kursus PIBK 1104 yang berkaitan dengan golongan anti hadis. Baiklah, di dalam pembentangan ini saya akan membincangkan mengenai 5 perkara, iaitu maksud golongan anti hadis, yang kedua kumpulan anti hadis yang ada di negara kita, yang seterusnya dakwaan golongan anti hadis yang menyeleweng dan hujah bagi menepis dakwaan mereka, yang seterusnya ialah reaksi Muslim terhadap pemikiran anti hadis, dan yang terakhir sekali ialah aplikasi hadis yang berautoriti bagi menangani kumpulan anti hadis. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengenali siapakah golongan anti hadis ini. Baiklah, golongan anti hadis ini ialah sesiapa yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam. Mereka hanya berpegang dan beramal dengan ajaran Al-Quran semata-mata sahaja tanpa mempercayai kebenaran hadis ini. Dalam masa yang sama, mereka ini sangatlah berpegang kuat mengatakan bahawa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tidak lagi memerlukan huraian serta hujah daripada kitab-kitab yang lain, terutamanya daripada Al-Hadis. Seterusnya kita lihat kepada peringkat golongan anti hadis. Peringkat ini dibahagi mengikut sejauh mana tahap mereka dalam menelak hadis. Jadi golongan anti hadis ini mempunyai 3 peringkat, iaitu yang pertama ialah golongan yang sememangnya bermatlamat untuk menghancurkan Islam. Golongan ini terdiri daripada unsur Islam sendiri, iaitu golongan Yahudi. Golongan yang kedua pula ialah golongan yang hanya memadai dengan mengikut Al-Quran sahaja dan mengingkari hadis secara umum. Golongan ini ialah mereka yang mengikut ajaran Al-Quran sahaja dan mereka tidak menerima hadis. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang menerima hadis tertentu tetapi menolak sebahagian hadis yang lain. Perkara ini mungkin terjadi kerana golongan ini hanya menerima atau mengkaji hadis itu berdasarkan hawa nafsu mereka dan logik akal mereka semata-mata. Jadi antara sebab utama mengapa golongan anti hadis ini wujud adalah kerana mereka cuba untuk menafikan kebenaran hadis sebagai sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Malah mereka juga ingin menyeru seluruh umat Islam untuk berpegang dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran semata-mata di samping menolak hadis. Bagi mereka juga, hadis ini tiada tempat di dalam agama Islam. Malah peranan hadis sebagai penghurai dan penjelas kepada Al-Quran juga turut ditolak secara mutlak. Pada awalnya, bibit-bibit kemunculan golongan anti hadis ini telah pun wujud sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat lagi. Namun pada hari ini, golongan anti hadis ini telah pun tersebar luas ke pelosok dunia sehinggalah ke negara kita. Pergerakan golongan anti hadis di negara kita ini telah pun dipimpin oleh Qasim Ahmad sejak tahun 1933 Masihi sehinggakan pada hari ini. Beliau juga merupakan seorang pengasas bagi Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Qasim Ahmad dan beberapa orang rakannya iaitu Osman Ali dan Abdul Manan Harun bergerak secara berkumpulan dalam mengamalkan fahaman ini bermula pada tahun 1985. Mereka ini cuba untuk menarik perhatian umat Islam dengan mengemukakan teori bahawa ajaran Islam memadai dengan hanya berpandukan Al-Quran serta kajian saintifik menerusi akal. Di Malaysia, golongan ini bernaung di bawah kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Jemaah Al-Quran Malaysia atau singkatan JAM yang kemudiannya dikenali sebagai Forum Iqra. Jadi kumpulan ini telah berjaya menghasilkan beberapa buah karya
yang objektifnya adalah untuk mengkritik hadis Nabi. Jadi antara contohnya ialah karangan Kasim Ahmad yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula yang dibuat pada tahun 1986 dan Hadis Jawapan kepada Pengkritik. Kemudian ada juga karangan daripada Idris Abdul Rahman yang bertajuk Hadis di dalam Al-Quran dan Pendedahan Kebenaran adalah dari Tuhanmu. Kewujudan kumpulan arti hadis di Malaysia ini berlaku adalah disebabkan kerana mereka terpengaruh dengan idea-idea orientalis barat yang merupakan satu agenda musuh Islam untuk menyerang dan memusnahkan agama kita secara dalaman. Baiklah, saya teruskan lagi dengan subtopik kita yang ketiga, iaitu dakwaan golongan anti hadis yang menyeleweng dan hujah bagi menepis dakwaan mereka ini. Subtopik ini merupakan antara subtopik yang penting untuk kita memahami apakah fahaman yang dipegang oleh golongan anti hadis ini. Kita masuk kepada dakwaan yang pertama, iaitu dakwaan golongan anti hadis terhadap akidah. Mereka mendakwa bahawa dua kalimah syahadah yang diucapkan oleh umat Islam itu dilarang oleh Al-Quran. Ini kerana kalimah syahadah yang diwajibkan hanyalah la ilaha illallah. Jadi antara hujah bagi menepis dakwaan ini ialah syahadah yang pertama dinamakan syahadah akidah atau syahadah tauhid, iaitu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Manakala syahadah yang kedua itu pula dinamakan sebagai syahadah syariah atau syahadah amalan, iaitu aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tambahan lagi, hujah ini dipetik atau sesuai dengan dalil Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-136 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dakwaan golongan anti hadis yang seterusnya ialah dakwaan mereka terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka ini berkata bahawa hadis Nabi ini tidak berperanan dalam menafsirkan kitab Al-Quran. Ini kerana kitab suci Al-Quran itu sudah pun sempurna, lengkap dan terperinci. Dakwaan mereka ini berdasarkan ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat ke-114 yang bermaksud, pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab suci Al-Quran ini kepadamu secara terperinci. Jadi bagi menepis dakwaan mereka ini, sebenarnya di dalam kesempurnaan kitab suci Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memerintahkan kepada kita untuk mentaati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat ke-59, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulullah dan kepada ulul amri, iaitu orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah atau mempunyai sesuatu perkara yang berselisih faham, maka hendaklah kamu mengembalikannya atau merujuk kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Dan yang terakhir sekali adalah dakwaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendakwa bahawa berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu bentuk dan tanda pemujaan. Perkara ini dilarang di dalam agama Islam. Mereka juga berkata umat Islam tidak perlu mendewa-dewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi menepis dakwaan mereka ini, hujahnya adalah para nabi dan rasul sebenarnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Kelebihan ini bukan sahaja diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan juga kepada para rasul yang lain.
Tambahan lagi, perintah berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah pun termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jika benar mereka ini berpegang kepada kitab suci Al-Quran, maka mereka tidak akan lagi mendakwa perkara yang berkaitan ini. Maka di sini sudah terang lagi bersuluh bahawa dakwaan mereka terhadap selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas menunjukkan bahawa mereka tidak benar. Ini kerana siapa kita untuk tidak berselawat ke atas Nabi? Malah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat sendiri berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada reaksi Muslim terhadap pemikiran anti hadis. Yang pertamanya dari segi tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Pertama, pihak kerajaan telah mengeluarkan fatwa sesuai dengan fatwa yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu. Fatwa ini menyatakan bahawa mana-mana individu atau kumpulan yang berpegang pada ajaran dan fahaman golongan anti hadis yang terkandung di dalam buku atau risalah mereka boleh dihukum atau dikategorikan sebagai seorang murtad. Yang keduanya ialah pihak kerajaan telah mengharamkan karya yang berkaitan dengan golongan anti hadis ini. Pengharaman karya ini telah pun dilakukan setelah penelitian secara khusus terhadap buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula karangan pengasas golongan anti hadis di Malaysia iaitu Kasim Ahmad. Penelitian ini telah dijalankan pada 19 Jun 1986 oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri telah pun mengharamkan buku yang dikarang oleh golongan anti hadis ini untuk dijual atau digunapakai oleh mana-mana pihak di negara kita. Mari kita lihat pula kepada salah satu contoh reaksi dari golongan masyarakat terhadap golongan anti hadis yang sesat. Reaksi ini saya peroleh dari aplikasi Facebook di mana terdapat seorang individu yang menggambarkan reaksinya terhadap melalui penulisan. Beliau berkata, hadis Nabi SAW adalah sumber ajaran Islam. Dalam erti kata lain, ia menjadi rujukan dalam memutuskan perkara-perkara yang dikaitkan dengan Islam. Beliau juga berkata, menolak hadis Nabi SAW samalah seperti atau bererti sebagai menolak penegasan Al-Quran. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala sudah pun berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. Maksudnya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam apa-apa perselisihan yang berlaku di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Akhir sekali, beliau juga mengatakan bahawa menolak hadis yang tidak sahih itu memang wajar. Namun, menolak hadis yang sahih tanpa asas ilmiah adalah merupakan sesuatu kesesatan.
Selanjutnya, ini merupakan reaksi yang kedua yang saya peroleh daripada sebuah jurnal. Seorang individu menggambarkan pendapatnya. Beliau berkata, ilmu moden seperti matematik, fizik, agronomi dan selainnya, kita secara lazimnya memerlukan guru dan pembimbing selain daripada buku untuk membimbing kita dalam memahaminya. Ini kan pula ilmu agama yang sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran yang penuh dengan perkara yang gaib, yang tidak mampu untuk kita jangkau dengan menggunakan panca indera semata-mata. Maka di sini kita perlu sekali kepada seseorang yang mengajar dan menerangkannya, yang mana tugas ini pada awalnya dibebankan ke atas para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-44 yang bermaksud kami utuskan rasul-rasul itu untuk membawa keterangan-keterangan yang jelas lagi nyata yang membuktikan kebenaran mereka dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan, dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan. Beliau juga berpendapat menafikan tugas mereka atau lebih teruk lagi menghina mereka adalah tindakan memutuskan rangkaian kebenaran yang telah pun dijaga sedemikian rapi yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kebenaran agama Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya, beliau berkata, tentu sekali apabila golongan anti hadis telah membuat demikian, merekalah yang sesat kerana mereka menyanggahi ingatan yang Allah telah pun berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Dan kita pula sebagai Muslim haruslah berhati-hati dan mengambil iktibar dan jangan sesekali-kali mengikut jejak langkah golongan anti hadis ini. Sebaliknya, eratkanlah lagi pegangan kita kepada tali Allah ini kerana itulah sahaja caranya kita terselamat daripada kesesatan, insya-Allah. Selanjutnya adalah aplikasi hadis yang berautoriti. Kewujudan aplikasi hadis yang berautoriti ini adalah merupakan satu usaha memelihara dan memastikan kebenaran sesuatu hadis sebagai sumber rujukan utama selepas Al-Quran. Dengan kewujudan banyak aplikasi dan laman web hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk kita meneliti sesuatu hadis itu sebelum kita menggunakannya. Di samping itu, penggunaan aplikasi hadis yang berautoriti ini juga membantu dalam pembelajaran ilmu hadis yang lebih sistematik dan efisien. Seterusnya, ini merupakan salah satu contoh aplikasi hadis iaitu Smart Hadis. Aplikasi ini dibangunkan dengan kerjasama antara Suruhanjaya Multimedia Malaysia MCMC dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Aplikasi ini merupakan salah satu platform yang mudah digunakan dan mesra pengguna, khususnya bagi mendapatkan hadis yang sahih. Pengguna boleh mendapatkan hadis berdasarkan kitab, bab, perawi dan lain-lain lagi. Seterusnya, ini pula merupakan salah satu laman web hadis yang boleh digunakan, iaitu laman web Ad-Durar As-Saniyah. Laman web ini menjadi rujukan dalam kalangan penyelidik dan pelajar dalam bidang hadis. Ini pula merupakan contoh laman web yang kedua iaitu Al-Maktabah Al-Syamilah. Laman web ini bukan hanya membincangkan mengenai bidang hadis sahaja, namun ia juga merangkumi bidang fiqh, tasawuf, akidah dan seumpama dengannya. Dan yang terakhir sekali iaitu aplikasi semak hadis. Aplikasi ini khusus untuk kita mengenali atau mengenal pasti kesahihan atau taraf sesuatu hadis itu sebelum kita mengamalkannya. Jadi ini merupakan beberapa contoh laman web dan aplikasi yang saya sertakan untuk kita guna pakai bagi memastikan kesahihan sebuah hadis. Bukan ini sahaja yang boleh kita gunakan,
Namun banyak lagi laman web dan aplikasi yang boleh kita gunakan. Akan tetapi harus diingatkan juga bahawa kita mestilah berhati-hati dan berwaspada dalam memilih aplikasi atau laman web yang ingin digunakan. Pastikan ia benar-benar berautoriti sebelum menggunakannya. Hal ini bagi mengelakkan kita daripada menyebarkan dan mengamalkan perkara yang tidak benar. Jadi secara kesimpulannya, berdasarkan topik perbincangan kita berkaitan dengan golongan anti hadis ini ialah golongan anti hadis yang timbul sama ada di Malaysia atau di negara-negara lain jelas sekali berpegang pada prinsip dan ideologi yang salah. Mereka ini adalah golongan pertama dari kalangan umat Islam yang menolak autoriti Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita tahu bahawa ideologi golongan anti hadis ini berasal daripada musuh Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-120 yang bermaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan setuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, iaitu agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Kalau minum arak, dia hanya berdosa pada Allah, masih orang beriman. Tapi kalau sudah tolak hadis, maka dia menjadi kafir laknatullah. Tidak boleh ditanam dalam perkuburan orang Islam. Kalau ditanam, wajib pihak berkuasa gali balik dan dibuang mayatnya ke dalam tong sampah. Dalam kitab fiqh kata boleh diberi mayat itu makan kepada anjing-anjing yang liar. Nampak? Jadi saya kira sampai di sini dahululah pembentangan saya pada kali ini. Yang baik itu sudah semestinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada diri saya yang lemah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.